Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 599. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di 3 surah insya-Allah. Yang pertama sekali kita akan bersama-sama di penghujung ataupun ayat yang terakhir daripada surah Al-Bayyinah, dan kemudian kita akan masuk pula kepada surah Az-Zalzalah, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 8, dan kemudian kita akan masuk pula selepas daripada itu ke surah Al-Adiyat daripada ayat 1 sehingga ayat ke-9. Surah Al-Adiyat ni kita ada 11 ayat semuanya, tetapi hari ini kita akan melihat ayat 1 sehingga ayat yang ke-9 saja. Jadi kita ada 3 surah insya-Allah hari ini. Penghujung iaitu ayat terakhir, ayat yang ke-8 daripada surah Al-Bayyinah, dan kemudian daripada surah Az-Zalzalah semuanya daripada ayat 1 hingga ayat ke-8, dan kemudian daripada surah Al-Adiyat ayat 1 hingga ayat ke-9. Jadi insya-Allah moga-moga kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, insya-Allah mempunyai kesesuaian untuk buka mushaf pada pagi ini untuk kita lihat perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini insya-Allah. Muka surat 599 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur hari ini kita akan melihat insya-Allah sambungan daripada daripada ayat terakhir daripada surah Al-Bayyinah. Sebagaimana semalam kita telah sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahawa manusia ni dalam surah Al-Bayyinah, manusia ni apabila datangnya rasul, apabila datangnya bayyinah, iaitu apabila datang keterangan, penjelasan, iaitu dengan turunnya rasul, dengan turunnya Al-Quran, maka manusia pun terbahagilah kepada dua. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita akan baca sekarang ini, dan orang yang tidak beriman, Allah Taala telah sifatkan mereka dengan ayat yang sebelum daripada ini, iaitu disebutkan syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat makhluklah yang melata atas muka bumi ini, maknanya manusialah tu, iaitu orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat terakhir semalam, iaitu orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Innallazina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu adalah yang dipanggil sebagai khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jadi dalam ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-8 ni, Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang khairul bariyah tadi. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala kata jazaohum, balasan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kepada kita di sini balasan, nak ceritakan, nak gembirakan kepada orang-orang yang beriman ni. Walaupun kelihatan di atas dunia ni mereka kelihatan penat, mereka kelihatan macam dihinakan oleh manusia-manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bahawa mereka ini akan mendapat balasan di hari akhirat nanti inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bila kita ni mati, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita balik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ataupun selepas nanti kiamat, kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata pada ketika itu manusia ni akan mendapat, orang-orang yang beriman ni, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, iaitu syurga adn. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam tu, dalam syurga adn tu, tajri. Sifat Allah Ta'ala sebutkan sifat syurga tu, syurga adnan ni, iaitu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana kita tak boleh nak bayangkan, tetapi apabila Allah Ta'ala sebutkan gabungan di antara taman, di antara sungai di bawahnya, maka dia adalah menunjukkan kepada suatu yang sangat cantik, suatu yang sangat indah kan, yang tak boleh dibayangkan oleh mata manusia lah kan. Kemudian khalidina fiha abada, tu lagi hebat dan lagi indah lagi, iaitu apabila kekal dalam tu, bukan hanya duduk sebentar saja, bukan hanya sebagaimana kita ni menyewa hotel kan, habis tempoh pukul 12 tengah hari kita mesti keluar, pukul 2 petang kita kena mesti keluar kan, ni tak kan. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kemudian kenapa mereka dapat benda itu semua? Kerana radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala suka kepada mereka, Allah Ta'ala redha kepada mereka, Allah Ta'ala
sangat menerima amalan mereka, sebagaimana setengah ulama tafsir kata, iaitu qubul a'malihim, maka mereka pun waradu anhu, lalu mereka pun meredai, suka dengan balasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan sawab, sebagaimana tafsir Jalalain sebut, iaitu dengan sawab, balasan atas apa yang mereka lakukan itu, mereka mendapat balasan tadi tu, maka mereka sangat-sangatlah gembira. Radwan zalika liman khasyya rabbah, Allah Taala sebut itu hanyalah untuk orang-orang yang takut kepada khasyya rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Tafsir Jalalain kata iaitu takut kepada azab Tuhannya. Jadi maknanya sifat takut kepada Allah, sifat takut kepada azab Allah, inilah yang melahirkan manusia-manusia yang beramal soleh, beriman dan juga beramal soleh. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita, menjadikan mereka sebahagian daripada kumpulan tersebut insyaAllah, iaitu orang-orang yang dipanggil sebagai Ashabu Al-Yamin. Jadi Alhamdulillah kita tamat surah Al-Bayyinah. Kita akan masuk sekarang ni kepada satu surah baru, iaitu surah Zalzalah. Surah Zalzalah ini artinya ialah zalzal ataupun zilzal. Ini maksudnya ialah harakah syadidah wal ittirab, iaitu gerakan yang kuat dan kacau bilau, yang pelik, yang gegaran-gegarannya yang menyebabkan semua benda tu bergoncang, semua benda tu bergerak, semua benda tu kacau bilau. Iaitu nama dia Zalzalah. Jadi Zalzalah ini Allah Subhanahu Taala sebutkan, ini menggunakan perkataan Zalzalah ini kemudian dimulakan pula tu dengan perkataan iza. Iza ni dalam bahasa Arab maksudnya ialah satu benda yang tahaqqaqul wuqu', iaitu li ifadati tahaqqaqul wuqu', iaitu satu benda yang pasti akan berlaku, pasti akan berlaku. Jadi maknanya iza bukanlah perkataan Melayu kan, perkataan Melayu ni apabila, bila, macam tu kan, dia tak ada makna-makna yang tentu kan. Tetapi dalam bahasa Arab ni apabila disebutkan iza, artinya iaitu satu benda nanti akan berlaku perkara-perkara ni. Itu maksud dia kan. Nanti akan berlaku apa? Akan berlakulah zalzalah. Bumi itu akan zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi itu akan digegarkan dengan segegar-gegarnya. Bila berlaku itu perkara itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa yang akan berlaku pada ketika itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi pun, akhraja tu maknanya mengeluarkan, maka bumi pun pada saat itu dia akan mengeluarkan. Jadi dah bergegaran berlaku, lalu bumi pun keluarkan. Kalau kita sekarang pada hari ini mungkin kita kata ada gempa bumi dan sebagainya kan, tapi dia tak keluarkan apa yang ada di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bumi akan mengeluarkan asqal. Asqal ni ialah maknanya jamak kepada siklon. Siklon ni artinya ialah satu benda yang berat. Satu yang berat. Kenapa dipanggil sebagai asqal dekat sini? Seorang ahli tafsir mengatakan bahawa kalau sesuatu benda itu siklun laha lil ardi, itu satu benda yang memberatkan untuk bumi, maka itu artinya ialah mayat, iaitu yang di dalamnya. Kalau siklun alaiha, iaitu siklon di atasnya, maka itu maksudnya yang masih hidup ni. Jadi ada benda yang masih hidup, duduk, kita tengoklah yang kita nampak kan. Tapi yang di bawah bumi ni banyak lagi sebenarnya benda-benda yang kita tak nampak. Sebagai contohnya kita kata ada minyaknya, ada emasnya, ada galiannya, macam-macam semua dalam perut bumi ni kan. Wallahualam kita tak nampak kan. Manusia hanya buat kajian, kemudian tiba-tiba mereka jumpa, kemudian mereka pun boleh korek kan. Jadi benda tu maknanya ialah benda-benda yang kita tak tahu. Jadi banyak lagi yang kita tak tahu di bawah bumi ni kan, di dalam bumi ni kan. Mayat-mayat yang ditanam sejak daripada ribuan tahun dulu. Jadi semua benda ni akhirnya Allah SWT sebut bumi ni pada hari itu akhrajatil ardu asqalaha. Allah Taala akan perintahkan kepada bumi itu tu supaya keluarkan semua benda yang ada di dalam perut dia tu kan. Di dalam bumi itu semua dia keluarkan. Wa qala al-insan ma laha. Jadi pada ketika itu berkatalah insan. Insan di situ satu pendapat ulama kata ialah semua manusia. Ada yang kata, tapi ada pendapat yang mengatakan bahawa insan di situ maksudnya ialah orang-orang kafir. Kerana apa yang kafir itu berkata malaha, kerana orang-orang Islam ni dia memang dah expect benda tu berlaku kan. Sebab mereka ni dah percaya. Jadi kalau mereka ni dah percaya, jadi mereka tak perlulah lagi terkejut tak. Jadi orang Islam dah tak terkejut kan. Sebab apa? Dia dah baca surah ni kan. Dia dah tahu apa yang ada dalam Quran tu. Jadi sebab itulah makna kita bila kita baca Quran kan, kita akan dapat tahu kan benda-benda yang akan berlaku. Banyak ayat Quran akan sebutlah benda-benda ni semua kan. Jadi tapi kalau orang Islam tak baca Quran, jadi dia akan sama tidak tahunya sebagaimana orang-orang yang tidak beriman tu. Jadi
Sebab itulah perbezaan kita bukan hanya perbezaan hanya oh dia ni IC-nya beriman, IC-nya Islam, IC tak Islam, tapi kita juga sepatutnya sebagai orang Islam kita kena tahu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam Quran tu supaya tak berlakulah apa yang berlaku ni, iaitu malaha ni. Malaha ni artinya ialah apa? Apa ni? Jadi malaha tu satu perkataan yang merefer kepada keadaan tertentu bila orang tu terkejut dengan satu benda yang dia tak expected berlaku, tiba-tiba benda tu berlaku. Jadi tu kata malaha. Apa ni? Jadi Allah SWT menyebutkan bahawa manusia ini akan berkata waqal insan malaha, berkata manusia apa ni? Iaitu orang kafir lah kalau ikut setengah pendapat ulama yang kita sebutkan tadi. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu tuhaddisu akhbaraha, bumi pun akan bercerita lah. Tuhaddisu, bumi tu akan bercerita akhbaraha, beritanya berita apa tu kan? Beritanya situ ialah apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi ni. Tak kira dalam bumi ke atas bumi ke semua tu. Jadi ada satu hadis yang meriwayatkan tentang perkara ni, iaitu hadis Nabi SAW. Bila Nabi SAW membacakan ayat ni, kemudian Nabi bertanyalah kan, kamu tahu tak apa dia akhbaraha tu? Iaitu bila bumi ni menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Akhbar ni kalau ikut kita sok khabar lah kan, akhbar kan, akhbar berita, sok khabar dan sebagainya kan. Tapi akhbar ni maksudnya berita maksud dia. Jadi bumi berceritakan beritanya. Apa beritanya tu? Jadi Nabi SAW tanya pada sahabat, apa yang dikatakan berita tu? Jadi sahabat-sahabat semua kata wallahu a'lam lah kan. Jadi Nabi kemudian berkata, iaitu antashhad ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Kata bumi, dia kata pada masa tu bumi ni akan bercerita apa yang dilakukan oleh manusia yang berada di atasnya ataupun di dalamnya ataupun di semua tu kan, iaitu apa yang telah mereka buat semuanya. Jadi maksud kita boleh fahamlah daripada ayat ni, iaitu bumi ni akan bercerita tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia semasa mereka berada di atasnya. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha. Jadi bumi itu berkata bahawa Allah Taala yang perintahkan supaya dia buat benda-benda ni semua kan. Dia kan apa dia beritahu? Kenapa? Kerana dia telah disuruh oleh Allah Taala. Bi anna rabbaka auhalaha. Kerana Tuhan kamu telah rabbaka auhalaha, menyuruh dia buat demikian. Auha tu makna amara biha. Yauma izin yasdurun nasu ashtata, dan pada hari itu Allah Taala kata yauma izin, pada hari itu yasdurun nas. Yasduru ni ialah makna kembali semua. Kalau ikut makna asal ni kan kembali daripada satu tempat tu kan. Tapi maksud di sini ialah manusia tu selepas daripada mereka ini dihisap daripada tempat hisap, maka mereka pun dah tahulah kan amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi manusia pun berpecahlah kepada ashtata. Ashtata tu maknanya ialah berpecah kepada dua. Kata tafsir jalan lain, satu pergi ke kanan, satu pergi ke kiri. Pergi ke kanan tu masuk syurga, pergi ke kiri tu masuk neraka. Jadi selepas daripada dihisap tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengelak mereka ni. Sebagaimana kita ni dah jadi macam kata, sebagai sama kita boleh bayangkan macam kambing kan. Kambing ni kita elokkan, tuan dia tu elokkan. Ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Ada yang sesuai disembelih, contohnya macam tu kan. Jadi manusia ni pada hari itu maka dia akan berselerak macam tu, dia berpecah kepada, iaitu ashtata, selepas daripada liyurau a'malahum, untuk mereka ni melihat, diperlihatkan a'malahum. Kata setengah ulama tafsir, dia kata diperlihatkan balasan yang akan mereka dapat hasil daripada amalan-amalan yang mereka lakukan. Liyurau a'malahum, mereka melihat hasil apa yang akan mereka dapatlah kan, balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Faman ya'mal, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun membuatlah kan penjelasan. Allah Taala kata faman ya'mal misqala zarratin, maka atas dunia ni sesiapa yang ya'mal, yang bekerja, yang buat apa-apa kan. Ya'mal misqala ni ialah satu benda yang sedikit tetapi masih boleh ditimbang. Itu misqal. Kalau benda tu ada ditimbang, tak ada. Jadi benda tu misqal. Misqal ni satu benda yang sangat-sangat ringan tapi still boleh timbang. Orang guna penimbang emas ke dan sebagainya untuk menimbang gram lah sekarang ni kan. Kalau sekarang ni lagi lah kan, kita tahu kan sangat-sangat ni benda halus pun boleh ditimbang kan, walaupun 0.001 gram kan, sebagai contohnya. Jadi maknanya itu makna misqal. Jadi Allah Ta'ala kata pada hari kiamat ni, faman ya'mal, siapa yang mengerjakan di atas dunia ni misqala zarrah. Zarrah ni digunakan oleh orang Arab dengan ertinya zarrah. Kalau zarrah ni orang Melayu ni atom lah kan. Tapi
dalam bahasa Arab dulu, zarrah ni kadang-kadang digunakan untuk merefer kepada semut yang paling kecil. Semut yang merayap yang paling kecil. Ataupun kadang-kadang zarrah ni digunakan untuk debu. Debu yang berterbangan, dia kata bila kita buka tingkap pada pagi, pada ketika ada matahari, kita akan lihat debu-debu yang berterbangan. Jadi debu-debu tu dipanggil sebagai zarrah. Satu pendapat lagi, penggunaan bahasa Arab lagi ialah zarrah ni ialah debu tepung. Iaitu kan bila kita letakkan tepung, kita nampak debu tu berterbangan, itu maksudnya zarrah. Jadi itulah perkataan nak menunjukkan bahawa perkataan zarrah ni ialah benda-benda yang paling kecil. Jadi misqala zarrah yang boleh ditimbang, kalau macam tu kata. Jadi Allah SWT nak katakan bahawa benda yang paling kecil sekalipun Allah akan Allah Ta'ala kata kalau dia buat baik, walaupun kecil mana pun, yarahu. Dalam tafsir, setengah tafsir disebutkan hadis-hadis yang berkaitan lah dengan perkara ini. Di antaranya ialah hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW kata, ittaqun nara walau bisyikkat tamratin. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Dengan sebelah biji tamar. Maknanya biji tamar tu kita belah dua, takutlah. Maksud takut sini iaitu apa? Maknanya kamu carilah jalan untuk mendapatkan syurga ni walaupun dengan benda yang sangat sikit kan. Maknanya dengan derma, contohnya kan, dengan derma kena beri kepada orang walaupun dengan, kita kata hari ni 10 sen kan. 10 sen tak ada nilai lah kan, contohnya kan. 10 sen, siapa nak sangat kan 10 sen ataupun 5 sen ataupun 1 sen kan. Tapi maknanya Nabi SAW kan ingatkan, takutlah neraka, sebab kemungkinan kita ni selamat daripada neraka dengan 1 sen tadilah kan. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu ni merasa rendah kan, dengan satu perkara yang ma'ruf, walaupun sedikit walau antafra. Nabi SAW kata walaupun kamu menuangkan air ke dalam satu timba seorang yang nak minta air. Iaitu maknanya kan, contoh kalau orang nak minum air kan, nak minta air sikit kan, air kita tengok dalam botol kita ni ada sikit, ataupun kita tuang dia sikit kan, kita ada banyak, kita tuang dia sikit. Jadi Nabi SAW kata janganlah kamu tahkiranna maksudnya kalau kita tengok kan orang tu buat macam tu, kita alah banyak tu pun nak bagi ke orang, ataupun jangan kamu rasa rendah macam tu kan. Nabi SAW kata walaupun kamu melihat seorang tu menuangkan air kan, jangan rasa rendah sikit walaupun benda tu sikit. Ataupun Nabi kata wa antalqa akhaka biwajhin talik, ataupun kamu berjumpa dengan seseorang tu, kamu tunjukkan senyuman pada dia dengan muka yang senyum, dengan muka yang menggembirakan hati dia. Jadi maknanya benda tu sikit saja kan. Sebab itulah ada dalam hadis yang lain dia kata benda perkara tu adalah merupakan salah satu daripada sedekah yang boleh kita berikanlah dengan mudah saja kan. Jadi itu nak menunjukkan bahawa Nabi SAW tu, hadis-hadis itu dibawa oleh ulama-ulama tafsir bila menceritakan tentang perkara ini, nak menunjukkan bahawa apa? Makna kita ni kan, walau perkara tu sedikit pun kita buat juga insya-Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan melihat semua sekali kan. Jadi apatah lagi benda-benda yang besar, apatah lagi keikhlasan kita kan, apatah lagi amal soleh yang besar-besar kan. Jadi semua tu hendaklah kita lakukan demi untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka kan. Kemudian Allah SWT kata wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Begitu juga dengan kalau perkara tu adalah perkara kejahatan, syarran. Jadi kejahatan pun sama, kita kena elakkan walaupun kecil. Walaupun kecil, kita kata kecil je, dosa ni kecil je, tak kan, Allah Ta'ala tengok semua tu kan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Kita habis ayat surah Zalzalah, kita masuk pula kepada surah Al-Adiyat, insya-Allah. Al-Adiyat. Jadi surah ini, surah Al-Adiyat ini adalah surah sama juga adalah sebahagian daripada surah-surah Makkiyah. Al-Adiyat artinya ialah daripada Al-Adi. Al-Adi atau kemudian ditambah tu Al-Adiyah. Adiyah ni ialah apa kan? Iaitu apabila seseorang itu berjalan dengan laju. Al-Mash as-Sari'. Itu nama dia Al-Adi. Jadi perkataan ini digunakan bila ditambah Al-Adiyat tu untuk menunjukkan kepada iaitu kuda yang berlari dengan sangat-sangat laju. Kemudian tu Dabha. Dabha tu artinya ialah satu bunyi yang lahir daripada kerongkong. Lahir daripada hanjarah ini yang tak keluar melalui mulut, tapi dia macam tu kan, dia bunyi daripada dalam. Jadi ini untuk menggambarkan apa ni, seekor kuda ataupun kuda yang berlari dengan kencang, berlari dengan laju, kemudian dia bunyi, kita pernah mendengus-dengus bunyi dia tu kan, bukan bunyi daripada mulut, tapi mendengus-dengus kerana apa? Kerana berlari yang sangat kencang tadi tu kan. Itu nama dia apa ni? Al-Adiyat Dabha. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan wal adiyat Dabha, tu yang pertama. Yang kedua Al-Muriyat.
Muriyat qadha. Ayat yang kedua. Muriyat ni artinya ialah daripada perkataan ira. Ira ataupun aghara. Aghara. Aghara ni artinya apa tu? Iaitu muriyat. Muriyat tadi itulah apa ni? Iaitu satu benda yang kita kata apa ni, yang menyerbu, perkataan dia itu. Menyerbu, itu muriyat. Muriyat, minta maaf, muriyat tu yang apa ni? Yang mengeluarkan api, minta maaf. Qadha, jadi dikeluarkan api tu kerana apa? Kerana sentuhan dia tu pada tanah. Jadi seekor kuda yang berlari, kaki dia tu tersentuh kepada bumi, dan bumi tu ada batu, maka pada ketika itu dia akan keluarkan api. Terutama disebutkan oleh ulama tafsir kalau waktu malam. Jadi bila waktu malam maka nampaklah kan dia berlari tu, dia akan keluar api tu kan. Itu maknanya qadha. Qadha tu maknanya keluarkan api daripada situ kan, memukul satu benda di antara dua benda yang keras, maka dia keluarkan api. Jadi muriyat mengeluarkan api melalui hentakan kaki dia pada bumi. Itu kita boleh kata macam tu kan. Fal muriyat qadha. Yang ketiganya fal mughirat subha. Mughir ni ialah daripada aghara, iaitu serbu, iaitu apabila seseorang itu menyerbu kepada satu tempat kepada musuhnya pada waktu subha, iaitu pagi. Jadi fal mughirat, yang menyerbu pada waktu pagi. Kemudian tu fa asarna bihi naq'a. Fa asarna bihi tu maknanya hasil dia, kesan dia daripada situ mengeluarkan naq'a. Naq'a tu debu. Debu-debu yang berterbangan hasil daripada pergerakan yang bergerak kan. Jadi daripada sini ayat yang kelima, minta maaf, ayat yang kelima sambung ni fawasatna bihi jam'a, lalu dia wasata. Wasata tu makna tengah. Jadi fawasatna bihi, maka dia pun menyerbu pada yang tadi tu, mengeluarkan debu dan masuk ke tengah-tengah jam'a. Jam'a tu ialah himpunan musuh lah kan. Jadi menyerbu ke tengah-tengah musuh kan. Gitu kan. Maknanya bukan tepi jauh kan dan sebagainya kan. Jadi itu 5 sumpah kan. Yang 5 perkara yang Allah Taala sebutkan tentang sifat-sifat. Ada kebanyakan ulama kata bahawa ini adalah sifat kuda kan. Kuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kuda yang berlari kencang. Kerana apa Kerana dalam peperangan. Itu satu pendapat lah. Tapi ada pendapat kata bahawa yang dimaksudkan di sini ialah unta kan. Jadi apa pun pendapat nak mengatakan unta ke kuda ke, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan dengan jelaskan sama ada itu kuda ataupun unta. Tetapi dia menyebutkan ialah satu keadaan di mana adanya binatang-binatang ni yang digunakan oleh manusia, yang sungguh-sungguh dia ni digunakan, dimanfaatkan, dan dia ni bersungguh-sungguh kan mengikut tuan dia kan untuk melaksanakan tugas dia. Sehingga keluarkan api, sehingga berlari dengan cepatnya, sehingga menyerbu musuh. Maknanya kuda tu tak takut. Dia tak takut kepada musuh tu kerana tuan dia arahkan dia buat macam tu kan. Jadi itulah setengah ulama kata kan, untuk menyindir manusia kan, nak menunjukkan kepada manusia ni, kenapa manusia ni yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku demikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu, innal insan li rabbihi lakanud. Tetapi manusia ni sangat kanut kepada Tuhannya. Kanut tu maknanya juhud, maknanya. Juhud tu maknanya ialah jahada artinya ialah mengingkari. Mengingkari kepada Tuhannya. Maknanya ingkari Tuhannya, maknanya tak nak berterima kasih, tak nak bersyukur kepada Tuhannya. Itu mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Itu kita nak tunjukkan bahawa berlakunya perbezaan yang jauh kan di antara kuda tu yang Allah Taala berikan untuk digunakan oleh manusia, tetapi tiba-tiba manusia ni yang sepatutnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak mahu tunduk kepada tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak nak tunduk kepada Allah. Jadi manusia ni apa? Li rabbihi lakanud. Dia ni kanut. Kemudian wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu di situ satu pendapat ulama kata wa innahu, sesungguhnya dia tu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya dia tu menjadi syahid, memandang, tahu apa yang dia buat tu. Tapi ada satu pendapat lagi mengata wa innahu di situ ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala melihat apa yang dia buat tu. Jadi ada satu pendapat kata manusia tu tengok kan, dia tahu bahawa apa yang dia buat tu adalah salah kan, tetapi dia buat juga. Tapi satu pendapat lagi kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang dia buat tu. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Seterusnya Allah Taala sebutkan sifat manusia lagi. Sifat manusia ni apa? Dia ni wa innahu lihubbi cinta, al khairi itu maknanya mal, maknanya harta. Ada yang kata tambah lagi, iaitu dia adalah bukan hanya suka kepada harta, tapi suka untuk mengumpulkan harta. Lihubbi jam'il mal, suka untuk mengumpulkan harta
tanpa mengira benda itu adalah halal ataupun haram. Maknanya dia tak kira lah, yang dia naknya ialah harta saja, tak kira halal ke haram. Sebab apa? Kerana la syadid, sangat-sangat ingin, sangat-sangat melampau dalam nak buat benda tu. Jadi kita tengoklah kan, orang kan kadang-kadang harta dia bilion dah, contoh-contoh kan, tak kira lah halal haram kan, buat bisnes ni kan, dapat dah bilion-bilion, tapi macam mana dia nak manfaatkan bilion-bilion tu kan? Sedangkan harta tu satunya halal, tak halal kan, haram kan, dan kemudian tu selepas tu dia tak manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pula kan. Jadi itu adalah sifat manusia. Allah Taala kata, dahlah dia ni mengingkari Tuhan dia, dahlah dia tak nak, dia tahu apa yang dia buat tu salah kan. Kemudian afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur, tak tahukah ke dia apabila apa iza bu'sira ma fil kubur, apabila dibangkitkan, dibongkarkan apa yang ada di dalam kubur ni, apa yang terjadi selepas daripada tu. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi lah insya-Allah di sesi akan datang, sambungan daripada surah Al-Adiyat ni. Kita ada 2 ayat lagi, iaitu ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11 di muka surat 600 600 insya-Allah. Setakat itu saja hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Taala akan membimbing kita insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala, Quran ini akan menjadi sebagai pemandu kita ketika kita hidup di atas dunia ni, dan ketika sampailah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.